Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Video kali ini kita akan buat ulang kaji unit 8 pengawetan makanan, iaitu Sains Darjah 6. Pengawetan makanan. Jadi bila sebut tentang pengawetan makanan tu, kenapa kita nak awetkan makanan? Sebab apa? Makanan ni contohnya apa? Contohnya macam makanan yang masih tidak dimasak lagi lah. Contohnya kita ada sayur, kita ada daging, kita ada ayam. Yang ni tak dimasak lagi. Jadi kenapa tak masak lagi? Sebab kita dah makan, ataupun kita dah ada makanan pada hari itu. Tapi kadang-kadang ibu ayah kita beli banyak. Sebab apa? Sebab dia tak perlulah nak pergi market setiap hari. Jadi dia pergi 3-4 hari sekali dia pergi, ataupun seminggu sekali dia pergi market ataupun pergi pasar raya. Kenapa? Supaya dia tak bazirkan masa lah untuk dia membeli belah. Itu tak hari dia nak pergi kan. Jadi dia boleh pergi beli 3-4 hari sekali dia pergi. Kemudian makanan-makanan yang dia beli ni dia akan bawa balik, dan selalunya dia buat apa? Dia akan simpan lah. Dia basuh, dia simpan. Sama ada disimpan dekat dalam tempat sejuk beku. Sejuk beku ni yang sejuk betul tu, yang dia boleh sampai beku tu. Satu lagi adalah tempat yang kurang sikit, pendinginan. Dia dingin sahaja. Dia macam kamu duduk dalam bilik aircon tu. Bilik aircon ni dia dingin lah. Dingin tu maksudnya dia sejuk je. Dia tak beku. Kamu tak duduk tu, kamu tak jadi ais. Boleh ya? Jadi kenapa dia letak dalam tu? Untuk elak makanan-makanan yang makanan-makanan mentah yang dibeli itu daripada rosak. Sebab apa? Bila rosak, boleh tak kita makan? Pastinya kita tak boleh makan. Makanan dah rosak. Makanan dah rosak, tak boleh makan. Kalau kita makan makanan yang rosak, apa jadi? Kita akan sakit. Macam mana kita nak tahu kita sakit ke tak? Kita akan rasa nak termuntah. Kita rasa nak termuntah. Kita pening kepala. Kemudian selepas tu kita akan cirit-birit. Jadi najis yang keluar tu dia akan mempunyai kuantiti air yang banyak. Jadi bila dalam keadaan macam tu, kita rasa sangat-sangat tak selesa lah. Jadi kerosakan makanan. Jadi kita nak elakkan kerosakan makanan, kita akan belajar tentang pengawetan makanan. Awet makanan. Kenapa nak mengawet makanan? Untuk elak daripada makanan-makanan ni rosak, dapat tahan lama, dan kita tak perlu selalu belilah. Jadi bila selalu beli itu, kemungkinan dia akan menyusahkan. Tambah-tambah sekarang ni susah kan, orang suruh duduk di rumah. Jadi makanan, of course, pastinya dia keperluan asas. Kita perlulah setiap hari makan kan. Kalau kamu tak makan, mestilah kamu rasa sedih kan. Kenapalah hari ni tak makan? Mesti kamu rasa sedih. Kemudian kalau selalu tak makan, nanti perut kamu sakit. Jadi bila perut sakit tu, kadang-kadang kamu rasa tak selesa. Makanan seimbang. Jadi makanan dia ada makanan seimbang. Jadi kita untuk makanan seimbang ni dia mengandungi semua kelas makanan. Semua kelas makanan pada kuantiti yang betul. Jadi apa maksud makanan seimbang? Makanan seimbang ni makanan yang mempunyai semua kelas makanan dan pada kuantiti yang betul. Dia tak boleh terlalu banyak sangat, terlalu sedikit sangat, tak ada langsung, tak boleh. Dia kena ada semua kelas makanan tu dan pada kuantiti yang betul. Kalau yang satu kelas makanan ni kena banyak ni, satu lagi kelas makanan kena kurang sikit daripada yang itu. Jadi dia kena kuantiti yang betul, dia tak boleh berlebih atau berkurang. Jadi ada 7 kelas makanan semua di sini. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ni boleh jumpa dekat mana? Boleh dimakan daripada makanan jenis apa? Kita orang Melayu ni ataupun orang Asia ni, yang duduk kat Malaysia ni ada China, India semualah. Makanan utama kita boleh dikatakan tengah hari kita makan yang itu, malam kita makan yang itu, iaitu nasi. Jadi nasi ni ada karbohidrat. Kalau kita tak makan nasi pun, kita makan bihun goreng. Jadi bihun goreng itu ada karbohidrat. Kalau kita tak makan bihun goreng, kita makan roti canai. Roti canai ada karbohidrat. Jadi itu kelas makanan yang pertama. Yang kedua adalah protein. Jadi protein boleh dapat daripada mana? Makanan jenis apa?
kita ni, cikgu tulis sikit lah. Okay. Protein kita boleh ambil daripada mana? Boleh dapat daripada mana? Daripada daging. Okey, daging. Contohnya daging lembu, daging ayam. Okey, ada protein. Protein ni karbohidrat penting untuk apa? Untuk tenaga kita. Tenaga ni apa dia? Tenaga ni untuk kita bergerak lah. Kamu nak bergerak pergi ke toilet, nak bergerak pergi ke dapur, nak melompat-lompat kan, nak bercakap, memerlukan tenaga. Jadi karbohidrat akan membekalkan tenaga. Protein pula akan menyebabkan kita boleh membesar. Sekarang ni kamu umur 12 tahun kan, darjah 6 12 tahun. Jadi dalam proses pembesaran, jadi memerlukan protein untuk tinggi. Kalau tak cukup protein, kemungkinan tak tinggilah, terbantut. Yang ketiga adalah lemak. Lemak ni dia tenaga jugalah. Tenaga boleh dapat dari mana? Ayam, daging adalah lemak. Itu lemak haiwan. Ada juga lemak tumbuhan. Contoh lemak tumbuhan, apa ya? Cikgu pun tak ingat lah lemak tumbuhan. Kacang kan, kita makan kacang badam, kita makan kacang apa lagi, kacang-kacang lah, semua jenis kacang badam, kacang gajus, situ ada lemak tumbuhan. Mana datang kacang-kacang ni? Kacang-kacang ni datang daripada tumbuhan lah, dia tak datang daripada haiwan, dia datang daripada tumbuhan. Jadi situ ada lemak tumbuhan. Kemudian yang keempat, kita ada minyak. Ni minyak ni kamu ni lah apa? Tak makan lah, kita tak hidup lah minyak tu kan. Jadi tenaga jugalah. Seterusnya kita ada minyak ni bukan, cikgu rasa dia bukan. Okey. Yang seterusnya tu sepatutnya yang ni minerals. Okay, minerals. Jadi mineral ni apa? Mineral ni contohnya phosphorus, iodine, calcium, kalium, semua tu minerals tu. Dia ada dua jenis. Jadi kamu tak belajar lah, kamu ingat mineral sahaja. Boleh ya? Lemak tu sekali dengan minyak tadi. Sekalilah minyak dengan lemak tu sekali. Okey? Dia membekalkan tenaga. Jadi minyak ni pun boleh datang daripada haiwan dan boleh datang daripada tumbuhan juga. Okey. Kemudian mineral contohnya macam kalsium, kalium, phosphorus, iodine. Itu semua adalah untuk fungsi tubuh badan kita. Tubuh badan kita ni dia nak berfungsi dengan bagus, dia kena ada minerals tu. Dan kadang-kadang mineral ni datang daripada mana? Datang daripada makanan kita lah. Tak payahlah kamu ni sebab tak ada dalam silibus kamu. Kemudian kita ada vitamin. Okey, yang kelima ada vitamin. 5 ada vitamin. Vitamin ni kadang-kadang dia banyak dalam tumbuhan, dalam buah-buahan. Contohnya vitamin C. Vitamin C kan ada pada pisang, ada pada buah oren, ada pada buah-buahan lah. Banyaklah vitamin C ni. Jadi boleh makan vitamin C. Jadi kalau tak makan vitamin C ni, dia akan menyebabkan gusi berdarah ataupun dipanggil scurvy. Seterusnya ada air. Jadi air ni penting lah. Macam mana kita nak tahu kita kurang air dalam badan? Siapa-siapa tahu tak macam mana kita nak tahu yang kita kurang air dalam badan? Iaitu dengan kita rasa dahaga. Jadi bila kita rasa dahaga, maksudnya tubuh badan kita tu kurang air. Jadi bolehlah minum. Kemudian bahan pelawas. Bahan pelawas ni selalunya adalah sayur-sayuran. Jadi dengan kita makan sayur-sayuran tu, dia adalah bahan pelawas. Apa fungsi, keutamaan pentingnya bahan pelawas ni? Dia mudahkan kita nak buang najis. Apa proses dia tu? Proses berak lah. Kan? Kita berak, kita buang najis tu, dia mudah. Kalau kurang makan bahan pelawas ni, dia akan kena apa? Kena sembelit. Jadi sembelit ni bahaya. Lama kelamaan, kalau teruk sangat sembelit dia, selalu sangat jadi, dia boleh menyebabkan buasir.
Buasir ni usus besar dia tu, rektum dia tu terkeluar daripada punggung. Okey, terkeluar daripada punggung. Jadi bahayalah. Dan kalau teruk lagi, dia boleh menyebabkan berdarah, pendarahan di bahagian punggung. Jadi kena makan sayur. Jadi makanan-makanan ni akan rosak kalau tidak disimpan. Kita kena simpan. Contohnya ayam, ikan. Contoh ayam beli. Ayam beli, pagi beli. Kamu tak simpan kat bahagian sejuk beku tu. Tak basuh, tak simpan. Bila tak basuh, tak simpan, lalat akan datang. Lalat ni dia akan bawa salmonella ataupun dia bawa bakteria. Jadi bila dia bawa bakteria, dia akan hinggap dekat ayam tu. Dia akan cemarkan ayam tu. Ayam tu dah tak elok, tak boleh makan. Siapa yang makan ayam ada salmonella ni boleh mati, racun. Okey, jadi kena pastikan ayam tu bila kena bersih jugalah. Beli je ayam tu, tukang ayam tu dah potong-potong-potong, basuh ayam tu, buang dia punya darah-darah, kotoran-kotoran, lemak-lemak dia tu, kena simpan dekat bahagian sejuk beku selalunya lah. Kalau tak dimasak, kalau tidak dia akan rosak. Rosak disebabkan apa? Tindakan bakteria. Rosak disebabkan apa? Tindakan bakteria. Jadi kita tak nak bakteria ni bertindak balas terhadap makanan tu. Sebab apa? Bila dia bertindak balas terhadap makanan tu, pasti makanan tu akan rosak. Jadi macam mana kita nak tahu makanan tu dah rosak? Jadi kamu pun dah umur 12 tahun kan. Jadi pastinya lah kamu tahu. Kalau kita tengok makanan tu elok ke tak tahu makanan ni kan. Kita boleh agak lah, boleh tahu makanan tu rosak atau tak. Dengan rasa tidak sedap. Kita makan gigit ayam tu, kita rasa berlendir dekat ayam tu. Kenapa ayam berlendir? Kan? Dia jadi berlendir, dia jadi macam ada gam-gam kat mulut kita tu kan. Lepas tu berbau. Dia berbau busuk lah. Berbau hanyir, berbau busuk, bau yang tak sepatutnya. Dia bukan bau fresh macam bau-bau masak ke apa ke. Ayam tu berbau. Bau yang tidak menyelerakan. Lepas tu warna dia dah berubah. Okey, warna dah berubah. Kalau kita buka ayam tu, dia warna putih kan. Tapi ni dah jadi gelap-gelap, hitam. Okey. Warna dia dah lain macam lah. Jadi kita tahu makanan tu dah rosak, ayam tu dah rosak. Tekstur dia dah berubah. Tekstur ni rupa bentuk dia. Keadaan dia dah berubah. Kemudian dia berkulat. Ni kalau kita tengok pada roti. Roti tu kalau dah lama sangat, kadang-kadang kita nampak kulat warna hitam atas roti tu. Roti tu warna putih kan. Jadi bila dah ada kulat ni, dia dah jadi hitam pada atas roti tu. Cikgu tak tunjuk lah, cikgu nak ambil gambar, gambar tak ada. Jadi kamu bayang-bayangkanlah apa yang cikgu cerita ni. Apa punca dia? Mikroorganisme, iaitu bakteria dan kulat. Jadi sebenarnya proses kita nak mengawet makanan ni, kita nak halang bakteria dengan kulat ni tumbuh dekat makanan kita. Jadi kalau kita dapat halang bakteria dan kulat ni tumbuh dekat makanan kita selamatlah. Dia tak rosak. Makanan tidak rosak kalau kita dapat halang. Cikgu conteng lagi ni, nak bagi betul-betul faham ni. Tebalkan sikit. Kita pastikan mikroorganisme ni tak ada dekat makanan kita dan makanan kita pun tidak akan rosak. Jadi selamatlah. Bolehlah kita simpan makanan tu beberapa hari kan. Bulan pun boleh. Ada makanan sampai bertahun. Ada cikgu tengok dekat YouTube tu berpuluh tahun ni. Zaman makanan tu dibuat, zaman perang pun ada. Perang dunia kedua dulu dia buat makanan tu. Buka sekarang, cuba rasa makanan tu masih elok lagi, tak rosak lagi. Okay? Walaupun dah berpuluh tahun. Cikgu rasa kat Malaysia ni tak ada lah. Zaman makanan zaman perang dunia kedua tu tak ada dah kan. Tak ada lah orang buat makan. Punca dia, jadi punca ni macam mana mikroorganisme ni boleh hidup. Apa punca mikroorganisme ni boleh hidup? Cikgu batuk, minta maaf lah ya, ganggu kamu ke. Jadi
Apa punca mikroorganisma ni boleh hidup? Boleh hidup tu maksudnya dia boleh membiak jadi banyak. Jadi dia boleh hidup dekat dalam makanan tu. Dia makan makanan tu. Dia makan macam mana? Dia pecahkan makanan tu lah. Dia pecahkan makanan tu, kemudian dia makan makanan tu. Bila dah duduk kat situ, bila hidup kat situ, bila dah makan kat situ, dia membiak lah. Membiak ni maksudnya apa? Dia jadi banyak. Dia hasilkan anak-anak dia. Jadi anak dia pula hasilkan anak-anak yang lain pula. Anak-anak yang lain tu hasil pula anak-anak yang lain. Jadi melambat-lambat jadi kat situ. Jadi bilangan bakteria tu bertambah dengan kadar yang sangat cepat. Jadi dia pun akan bertindak balas dengan makanan dengan kadar yang banyak lah. Sebab bila dah banyak bakteria, dia akan makan lah. Jadi kenapa dia boleh jadi biak, boleh jadi banyak tu? Disebabkan adanya perkara-perkara ni. Iaitu ada udara. Jadi bila ada udara tu contohnya apa? Oksigen. Kan? Dia perlukan oksigen nak hidup. Jadi kalau tak ada oksigen, tak boleh hidup lah. Jadi mikroorganisma tu bila ada oksigen, dia boleh hidup. Dia boleh membiak, dia boleh makan terus makanan tu. Ada air. Dia ada air. Jadi bila ada air, dia seronok lah. Dia boleh hidup. Macam manusia lah. Bila ada air, kita boleh hidup lah. Kalau tak ada air, kita teruk lah kita. Ada nutrien, makanan dia. Jadi dia perlukan tenaga ke, dia perlukan vitamin ke, dia ada. Dia dapat. Sebab apa? Dia ada nutrien. Dia hidup pada makanan-makanan kita. Suhu yang sesuai. Jadi bila suhu sesuai, dia dapat hidup. Kalau suhu tu ekstrim, suhu tu melampau sangat, dia susah lah dia nak hidup. Seterusnya, tahap keaksidan. Tahap keaksidan, kalau tahap keaksidan tu sesuai dengan dia akan hidup di situ. Tapi kalau tahap keaksidan dia tu tak sesuai, dia tak boleh hidup lah. Kita pun samalah, kalau hidup dalam keadaan yang terlalu berasid kan, tubuh badan ni penuh dengan asid, kita pun tak selesa lah nak hidup. Kalau bakteria pun sama lah. Kalau dia dalam keadaan yang terlalu berasid, dia punya persekitaran dia terlalu berasid, dia pun tak boleh hidup. Jadi dia ada ni dalam tahap keaksidan yang okey, dia ada suhu yang okey, dia ada nutrien, semua nutrien yang diperlukan, dia ada air, dia ada udara. Mikroorganisma ni iaitu bakteria dan kulat tadi akan membiak jadi banyak. Dia makan pada makanan tu. Jadi makanan tu akan rosak. Rosak macam mana kita nak tahu dia rosak ke tak? Dia rasa tidak sedap. Dia berbau. Okey, warna dia dah bertukar daripada warna asal dia. Tekstur dia dah berubah dan kita nampak kulat tu pada makanan tu. Jadi boleh makan tak makanan jenis macam ni? Tak boleh. Jangan makan. Okey, terutama sekali macam makanan tu dah rosak, dia jangan makan. Sebab apa? Bila kita makan, kita akan sakit. Macam mana kita nak tahu kita sakit ke tak? Kita rasa pening kepala, berat kepala. Okey, jadi kemudian bila makan makanan yang dah rosak ni, selalunya kita akan rasa nak termuntah. Sebab apa? Tubuh badan tu dia nak suruh buang cepat-cepat. Dia tak nak simpan makanan-makanan yang dah rosak ni, suruh buang cepat-cepat. Sebab makanan ni penuh bakteria, penuh dengan kulat. Jadi tubuh badan tak boleh terlalu lama sangat simpan. Kalau simpan lama sangat, dia akan kacau banyak sistem yang ada. Dia cepat-cepat nak buang. Kita akan rasa nak termuntah. Jadi muntahlah tak apa. Memang patut pun kita muntah. Sebab apa? Sebab makanan yang kita makan tu tak elok. Lepas tu kita akan rasa cirit-birit. Rasa nak cirit-birit kan. Sekejap pergi toilet. Sekejap pergi toilet. Sebab apa? Tubuh badan tu memang cepat-cepat dia nak buang najis-najis, makanan-makanan yang tak elok ni. Sebab makanan-makanan tak elok ni ada bakteria. Bakteria ni dia toksin kepada badan ni. Kalau dia masuk dalam salur darah, kemungkinan dia akan jadi banyak dekat dengan kita punya sistem peredaran darah. Jadi tak boleh. Jadi tubuh badan akan cepat-cepat buang. Habis apa jadi kalau kita keracunan makanan? Kita pergi jumpa doktor lah. Jangan kamu tak jumpa doktor pula. Jumpa doktor. Doktor akan bagi ubat. Okay? Ada orang dia beli apa? Pil Ciketeon ya. Cikgu pun dulu kalau cirit-birit, pil Ciketeon lah. Cepat dia elok. Ni cikgu tak ada lah dapat apa-apa ya, pil Ciketeon. Kemudian kita ada jenis makanan. Jadi kita nak tengok jenis makanan ni, macam mana kita nak tahu dia dah rosak. Contohnya macam ayam daging. Ayam daging macam mana kita nak tahu dia dah rosak? Dia warna hitam.
Warna hitam. Hitam kan hitam. Okey. Berbau busuk. Kemudian dia berlendir. Jadi kalau kita pegang ayam tu, dia dah berlendir. Ayam yang dah mentah ke, ayam yang dah masak ke, kalau dia berlendir tak payah makan lah. Okay. Kita makan benda-benda yang tak bersih ni, dalam Islam ke, dalam mana-mana agama pun tak digalakkan kan. Jadi tak payahlah makan sesuatu yang membahayakan tubuh badan. Kemudian kita ada ikan, udang, sotong, ketam. Dia akan berubah tekstur dia. Keadaan dia akan jadi makin lembek. Contohnya macam udang tu, dia lembek, kita picit je, dia tak kembali ke bentuk asal. Terus dia macam seolah-olah kita pecit nasi ke apa kan, dia lembek, dia tak kenyal macam yang sebelum ni kita beli. Kemudian busuk, kita bau dia busuk. Bila kita makan sesuatu, kita bau dia busuk, tak payah makan lah. Kita tak makan apa-apa pun tak apa, berbanding dengan kita makan sesuatu yang tak elok. Kemudian berlendir, melekit, lembek. Okay. Sayur buah-buahan, dia akan ubah tekstur, dia berkulat, warna dia akan berubah, layu. Sayur layu lah kan. Kita nampak dia layu, dia kekuningan. Ada kat sini. Seterusnya kita ada nasi, roti dan kek. Dia lembek, lendir, tumpuk hitam, rasa dia masam. Okay. Kemudian kita ada dia berkulat, jadi tak payah makan lah. Kemudian susu akan ubah tekstur dia, busuk, masam, berbuih, berketul. Okay. Susu tu berbuih, berketul. Susu bukan yogurt lah, yogurt tu lain lah, dia memang susu masam pun. Tapi susu yang biasa kita minum ni, yang tak masam ni, tiba-tiba rasa masam, jadi tak payah minum lah. Okay. Muntah balik. Jangan makan benda yang kotor. Kesan dia akan muntah, cirit-birit. Cikgu dah cerita tadi kan, panjang cikgu cerita tentang kesan kalau kita makan sesuatu yang tak elok ni. Seterusnya kita ada kaedah pengawetan. Ni kaedah-kaedah yang banyak sikit lah. Macam mana kita nak pastikan makanan tu tahan lama. Jadi kita boleh simpan dia, esok kita boleh makan dia, lusa kita boleh makan dia, mungkin bulan depan pun kita boleh makan dia lagi lepas kita masak dia lah. Jadi ini kaedah pengawetan. Pengawetan makanan ialah kaedah pemprosesan makanan yang boleh halang atau lambat proses hidup mikroorganisma. Jadi mikroorganisma ni masalah ni. Sebab apa? Kita tak nak mikroorganisma hidup pada makanan. Bila dia hidup pada makanan, dia yang akan menyebabkan kerosakan pada makanan tu. Makanan tu jadi tak elok mikroorganisma. Jadi sekarang ni yang paling penting sekali, bila kita nak pastikan makanan kita tu selamat, kita kena halang mikroorganisma. Mikroorganisma kena tak boleh hidup pada makanan-makanan kita. Jadi bila dia tak hidup pada makanan-makanan kita, kita boleh tahan makanan tu, boleh simpan makanan tu lama dia dapat disimpan. Kita pergi yang pertama. Okey, kaedah dia apa? Cikgu pergi satu-satu dulu kaedah dia. Kita ada yang nombor 1, pengeringan. Kedua, penyejuk bekuan pendinginan. Ketiga, pemasinan. Keempat, pengetinan pembotolan. Kelima, pembukusan vakum. Keenam, penjerukan. Ketujuh, penlilinan. Ke-8, penyalaian. Ke-9, pempasturan. Ke-10, pendidihan. Ada 10 kaedah. Ada 10 kaedah macam mana kita nak awet. Nak awet ni apa? Nak bagi makanan tu tahan lama. Kita ada makanan, kita nak pastikan makanan tu tahan lama. Jadi kita ada 10 kaedah semuanya. Jadi kita pergi yang pertama dulu. Boleh ya? Tak boleh kamu berhentilah. Cikgu ni kadang-kadang ajak ni, cikgu terus ajar habis satu bab. Kamu kadang-kadang kamu tak boleh nak ikut, kamu berhenti, rehat sat. Pergilah mana nak pergi. Kita pergi pada pengeringan. Pengeringan ni selalunya bahan tu dicampur dengan garam. Campur sikitlah dengan garam. Kemudian dijemur di matahari atau disalai asap panas. Dalam proses ni, pengeringan ni dicampur sikit dengan garam, kemudian kita jemur dia di matahari, salai dengan asap panas,
dia akan menyebabkan bahan makanan tu hilang air. Makanan tu tak ada air. Dah keringkan dia, dah salai dia. Sebab proses salai guna asap ni, asap tu akan tarik air yang ada pada makanan tu. Contohnya macam ikan. Jadi dia tak akan tarik air daripada ikan tu. Lepas tu suhu panas akan rencatkan pertumbuhan bakteria. Jadi menyebabkan bila suhu panas pun sama juga. Kan dia kena jemur kan. Dia jemur bawah matahari. Bila jemur bawah matahari, bakteria mati. Dia salai pun sebenarnya panas juga. Salai asap ni panas juga. Kemudian bila tiada air, mikroorganisma juga mati. Jadi dia gunakan suhu, dia gunakan air. Dua ni dia kawal untuk pastikan mikroorganisma tak boleh hidup pada makanan tu. Contohnya ikan, cili, udang dan sotong. Jadi dia buat ikan kering kan, pengeringan ikan kering lah. Ikan kering rasa apa? Rasa masam, masin sikit lah. Ikan masam pula kan, masin sikit sebab dia buah garam sikit lah. Kemudian dikeringkan bawah matahari. Kemudian kita ada cili-cili kering. Cili kering ni tak buah garam lah. Kemudian udang kering. Sotong kering. Udang kering kan rasa masin, betul tak? Biasa makan tak udang kering? Kamu tak biasa makan? Udang kering ni selalunya ditambah dalam masakan lah. Siapa yang selalu makan somtam. Ni orang Thailand lah kan, kat Perlis ni banyak lah somtam ni. Dibubuh lah sikit udang kering ni. Atau makan mi rebus ke mi kuah, dia bubuh udang kering. Sotong kering. Sotong kering buat sambal kan, sambal nasi lemak tu. Keburukan dia, apa keburukan pengeringan? Setengah vitamin musnah dan kualiti akan berkurang. Okey, setengah vitamin akan musnah, kualiti akan berkurang. Jadi banyaklah nutrien-nutrien, kelas-kelas makanan yang kemungkinan akan hilang dekat makanan yang dikeringkan tu. Seterusnya kita pergi pada penyejuk bekuan pendinginan. Tidak ubah saiz, bentuk, warna makanan. Jadi ini bagus sikit lah penyejuk bekuan pendinginan. Yang ni adalah selalunya mak ayah kita buat lah penyejuk bekuan pendinginan ni. Kan pergi market pagi-pagi pukul 8 tu, beli ikan tongkol, ikan kacang, ikan kembung, ikan temenung, macam-macam jenis ikan. Bawa balik rumah siang, buang insang dia kan. Buang insang dia, basuh, semua darah-darah dia tak ada, kotoran-kotoran dia tak ada. Baru mak ayah kamu simpan dalam tempat sejuk beku. Ataupun sayur-sayuran simpan terus kat bahagian pendinginan. Ada yang potong siap-siap lah. Jadi kandungan zat akan kekal sama. Bagus sikit dia kandungan zat akan kekal lama. Tapi tak boleh simpan terlalu lama juga. Dia ada masalah lain. Simpan pada suhu takat 0 darjah Celsius ke bawah. Jadi penyejuk bekuan tu tempat freeze tu kan, tempat freeze yang kamu selalunya bubuh aiskrim, bubuh air nak buat ais kan. Minta maaf lah ya, batuk. Banyak sangat minum ais. Mikroorganisma akan kurang aktif, dia lambat membiak. Jadi bila dia kurang aktif, dia tak boleh nak hidup dalam keadaan yang terlalu sejuk. Jadi bila dalam keadaan terlalu sejuk, dia tak boleh nak hidup, dia tak boleh nak bertindak balas, tak boleh nak membiak, bertumbuh jadi banyak dekat makanan tu. Contohnya ikan, udang, daging. Seterusnya kita ada pendinginan. Dinginkan sikit lah. Okay? Jadi suhu kurang 18 darjah Celsius. Jadi ini kat kawasan yang bawah tu, yang kamu simpan air kamu tu kan, nak bagi air sejuk sikit kan. Jadi simpan kat situ pendinginan. Seterusnya ada pemasinan. Nombor 3 ni, dia guna garam lah. Dia akan singkirkan kelembapan dan cegahkan mikroorganisma tumbuh. Jadi bila dia letakkan garam pada sesuatu tu, dia akan menyebabkan air keluar daripada makanan tu. Jadi dia bubuh garam, air akan keluar. Okey, air akan keluar. Contohnya buat ikan, pada ikan masin kan. Telur masin, sayur masin. Ada sayur masin ya. Dia akan ubah warna, rasa, kurang zat makanan. Seterusnya kita ada pengetinan pembotolan. Kaedah terbaik
halang bakteria kulat biak tempoh yang lebih lama. Jadi maksudnya kalau kita buat kaedah pengetinan pembotolan ni, makanan tu dapat tahan lama. Mungkin setahun, lebih daripada setahun pun mungkin. Okey. Sebab apa? Sebab kita guna kaedah ni, dia halang bakteria kulat biak dalam bekas tu. Sebab apa? Dia dah pastikan semua bakteria-bakteria, semua kulat-kulat tu dah mati sebelum semasa dia duduk dalam bekas tu. Jadi makanan ni bila dah dimasuk ke dalam bekas, tin apa semua pembotolan tu, dia akan dipanaskan pada 111 darjah Celsius. Maksud 111 darjah Celsius ni, dia akan bunuh bakteria kulat yang ada. Jadi bila dia bunuh kulat bakteria yang ada, terus dia masukkan pada tin dan botol, ataupun dah ada dalam tin dan botol, dia tutup botol tu. Jadi kenapa dia buat macam tu? Supaya dalam bekas, dalam botol, dalam tin tu memang kosong, tidak ada langsung bakteria kulat. Jadi bila tidak ada langsung bakteria dan kulat, mana nak datang bakteria dalam tu? Sebab dia dah tutup, kan? Contohnya dalam rumah kamu ada 3 orang saja, tak ada tambah siapa-siapa masuk keluar daripada rumah kamu, tak ada tambah lah. Ataupun dalam rumah kamu tak ada orang langsung, macam mana pula dalam rumah tak ada orang langsung, tiba-tiba nak ada 1 orang? Pelik kan? Tak ada. Macam ni sama juga, dia dah bunuh semua bakteria yang ada, dia tutup. Jadi bakteria nak membiak macam mana, memang dia tidak ada dalam tin tu, dia tidak ada dalam botol tu. Tapi dia akan ada masalah bila bekas tu, tin tu, dia karat, dia bocor. Sebab bila dia karat, dia bocor, proses pengaratan tu akan menyebabkan makanan tu rosak. Kemudian bila bocor, maksudnya bakteria daripada luar boleh masuk ke dalam. Jadi makanan akan rosak. Tapi proses pengetinan pembotolan ni akan menyebabkan dia tak berapa nak sedap sangat lah. Dia kurang sikit rasa. Kemudian zat makanan dia tu pun akan kurang. Yang ni bagusnya untuk ekspor. Ekspor tu kita hantar keluar. Import tu daripada luar kita masuk ke dalam. Minta maaf ya. Seterusnya kita ada pembungkusan vakuum. Jadi pembungkusan vakuum ni, dia keluarkan udara daripada bekas pembungkus. Jadi udara tidak ada, udara kita ni, kita duduk nafas ni, ada bakteria ya. Sampai kita sedar tak sedar ada bakteria. Dekat mana-mana pun ada bakteria. Cikgu ajar kan pada video sebelum ni, mikroorganisma, ada bakteria. Jadi udara ada bakteria. Jadi bila dia keluarkan semua udara, bakteria tak ada dah lah, dia boleh simpan. Seterusnya penjerukan. Jerukan akan guna rautan. Jadi jeruk kan, buat jeruk, kamu makan buah yang jeruk tu kan, buah mangga jeruk, kamu rasa apa? Rasa masin, rasa masam lah. Okey. Lepas tu ada manis-manis sikit. Sebab apa? Sebab dia bubuh gula pekat, garam dan cuka. Jadi yang menyebabkan bakteria, mikroorganisma sukar nak membiak. Guna buah lah. Seterusnya ada penlilinan. Penlilinan, lilin. Cikgu percayalah ramai orang ada lilin kat rumah kan. Lilin ni untuk apa? Bila blackout, rumah tak ada elektrik, malam, pukul 1 malam, pukul 12 malam, atau pukul 10 malam. Jadi kamu nak pergi toilet, jadi tak nampak toilet kat mana kan. Jadi torchlight pula tak ada, jadi menyala lilin lah. Penlilinan. Lilin ni akan disalut pada buah, sayur dengan lilin cair yang nipis. Yang ini akan mencegah pertumbuhan bakteria pada permukaan. Dia akan kekalkan kesegaran. Seterusnya ada penyalaian. Penyalaian ni proses pengeringan makanan dengan asap dengan tempoh yang agak lama. Okey, jadi bila dia buah asap dalam keadaan yang lama, menyebabkan hilang air. Air hilang. Okey, air hilang. Proses pengeringan tu dia buat pada daging, ikan, buah, pisang. Salai-salai ni orang Kuala Pilah lah. Orang Negeri Sembilan banyak makan salai-salai ni. Tempat lain cikgu tak pastilah. Kemudian pempasturan. Pemanasan bahan makanan sehingga suhu tertentu diikuti pendinginan segera. Jadi dia ada kaedah dia. Kaedah dia apa? Yang pertama, dia panaskan makanan tu dulu.
panaskan makanan tu suhu tertentu, kemudian dia dingin dengan keadaan yang segera. Panas terus dingin. Yang ini akan menyebabkan bakteria mati tanpa rosakkan rasa dan kualiti. Jadi maksudnya, pertama dia panaskan pada suhu tertentu, pada masa tertentu, kemudian cepat-cepat dia dinginkan. Dingin tu sejuk kan. Yang ini akan menyebabkan bakteria mati. Ini salah satu cara macam mana dia nak bunuh bakteria. Nampak tak sekarang ni, kita ubah suai ni nak pastikan bakteria ni mati je. Kulat ni mati. Bakteria mati, kulat mati, makanan tu akan kekal elok. Seterusnya kita ada pendidihan. Panas pada suhu tinggi. Kadang-kadang mak kamu masak kari kan. Dia masak kari pagi. Adalah siapa-siapa makan pagi. Kemudian petang tu dia panaskan kari tu. Sebab apa dia panaskan kari tu? Supaya bakteria-bakteria yang mungkin dah ada pada kari tu matilah sebab dalam proses pemanasan. Tapi kalau dia tak panaskan, petang tu tak panaskan, sebelum tidur tak panaskan, atau tak masuk kat tempat pendinginan dalam peti sejuk, esok paginya kari tu akan berbuih. Tambah-tambah kalau kari yang guna santan, betul tak? Jadi pendidihan ni akan bunuh bakteria. Jadi apa kepentingan dia? Dapat tahan sepanjang tahun, mudah simpan dan dibawa untuk ekspor dan import. Jadi ini adalah unit 8, pengawitan makanan.